Tak lama lagi Liga Super untuk musim 2024-2025 dah nak mula. Jadi sebelum kita mula kick off Liga Super, kita nak buat prediction sikit. Kedudukan untuk Liga Super musim 2024-2025. Saya sebenarnya bila saya tengok balik dalam beberapa tahun kebelakangan ni, bila kita tengok carta Liga Super, dia ada gap tau antara tim top 6. Kita katakan top 6 tu kalau naik flight dia macam business class. Lepas tu tim bottom 6 dia macam economy class. Sebab kita nampak jurang yang agak ketara. Tapi bila kita kaji balik, tim yang bottom 6 ni selalunya dia ada masalah. Masalah gaji, masalah dalaman dan sebagainya. Ini ramalan saja. Ini pendapat peribadi saya berdasarkan preparation, persediaan dan juga kewangan pasukan. Okey, untuk champion Liga Super, tak payah nak berahsia lah, saya predict siap-siap lah, JDT lah. Sebab TMJ kata dia nak kurangkan bajet. JDT ni akan jadi pasukan underdog. Tapi saya tak rasa benda tu akan berlaku. Sebab walaupun dia kurangkan kos, kurangkan kuantiti player, tetapi quality player masih lagi dia tingkatkan. Itu beza dia. Kurangkan kuantiti tapi tingkatkan quality. Jadi kualiti tu yang penting. Saya terpaksa akui walaupun saya bukan penyokong JDT, benda ni bila kita sembang pasal Liga Super ni, kita kena macam tengok secara keseluruhan lah, yang mana kita rasa betul. Di tempat yang kedua, mestilah pesaing JDT, Selangor. Bila kita sekarang ni JDT dengan Selangor ni dia macam adik-beradik lah. Bila kita sebut JDT mesti ada Selangor. Bila sebut Selangor mesti ada kaitan dengan JDT. Dengan dia punya pool player yang dia boleh bawa, dengan dia punya gameplay yang dia boleh terjemahkan atas padang dengan player yang dia ada tu kan. Ditambahkan pula dengan support yang ditunjukkan oleh penyokong Selangor. Dekat Selangor sekarang ni dia dah jadi satu fenomena budaya bola sepak. Pi mana-mana pun kita boleh nampak orang pakai jersey Selangor, tak kisah hari apa, hari bekerja ataupun hari cuti. Kita boleh nampak dekat mana-mana. Waktu hari perlawanan lagi meriah. Dan saya rasa dengan apa yang Selangor buat, season ni Selangor dah berjaya masuk dekat ACL 2 kan. So Selangor akan cuba sedaya upaya untuk kekalkan ranking nombor 2 Liga Super tu. Dan jangan lupa juga, dekat Tycoon pun ada legend Selangor, Super Mok, the one and only Mokhtar Dahari. Di tempat yang ketiga, saya jangkakan Terengganu FC. Tim yang sama juga tengah improve dari segi fasiliti tempat training, dari segi kemasukan player-player baru dan sebagainya. Dan yang latest, ada dua orang player star daripada JDT yang diloankan masuk ke Terengganu, Safawi Rashid dan juga Akhir Rashid. Dua orang player ni bila masuk Terengganu, kita tengok Terengganu punya first training session, penyokong ramai main tengok. So dia jadi macam satu tarikan dan sambutan untuk tim Terengganu. Dengan kita tengok rekod Terengganu last season, coach Terengganu Tomislav, dia punya first season pun dia berjaya bawa Terengganu masuk final. Dan saya rasa untuk second season dia bersama Terengganu, dia boleh buat something better dengan adanya Ivan Mahmud yang dikekalkan. Jadi saya rasa Terengganu akan bersaing dan mungkin akan dapat di tempat yang ketiga. Kalau dapat tempat yang kedua atau juara, lagi bagus rezeki untuk Terengganu lah. Di tempat yang keempat, saya pilih sampai top 4. Sebenarnya tempat keempat ni dia agak, selalunya bila kita tengok Liga Super ni sampai top 4, tempat ketiga, keempat, selalunya semua poin jarak dekat-dekat je. So di tempat keempat, saya jangkakan yang akan bersaing rapat adalah antara Kedah dan juga Sabah. Walaupun kedua-dua tim ni ada masalah gaji, tapi kualiti yang ada pada player kedua-dua tim ni mainkan peranan yang cukup besar. Even Kedah, 4 bulan player merayu, mana gaji kami, mana gaji kami. Sabah pun sama. Walaupun Sabah beraksi di AFC Cup, tapi tu tak menjamin bahawa Sabah ni player dapat gaji on time dan sebagainya. Masih lagi ada isu-isu yang kita dengar. Walaupun benda tu kadang sikit je dan sebagainya, tapi masih lagi kita boleh dengar isu-isu pasal gaji. Jadi saya rasa tempat yang keempat akan compete di antara Kedah dan juga Sabah. Kedua-dua tim ni, tim yang solid juga sebenarnya. Kalau kita tengok local player, player muda, ditambah pula dengan import player yang membantu pasukan, coach yang berpengalaman dan juga ada bakat yang kita boleh ketengahkan di peringkat yang lebih tinggi. Jadi ini top 4 ramalan saya. Yang selebihnya tu bawah daripada keempat lah. Jadi saya terpaksa minta maaf lah, ke-5 sampailah ke-10, 11, 12 dan sebagainya, ke bawah-bawah. Sebab kita tengok dari segi kewangan pasukan pun, tim top 3 selalunya kewangan dia memang strong.
Kalau tim-tim yang bawah, bajet untuk setahun 8 juta, 10 juta. Tapi kalau kita tengok tim yang atas-atas, boleh sampai berbelah bahkan berpuluh juta. Sebab tu saya kata jurang dia agak besar untuk tim yang atas dan tim yang bawah. Tim yang bawah, bila dia ukok baju di badan sendiri, dia dapatkan player pun dengan range harga yang dia nak, maka kualiti player tu pun akan dikurangkan. Jadi sebab itu, ada tim yang bajet dia tak besar. Dia berjaya panggil player-player yang ada nama, tapi kesudahan dia masalah gaji. Itulah yang berlaku dalam Liga Malaysia sekarang ni. Jadi itu adalah ramalan top 4 saya untuk Liga Super musim 2024 dan 2025. Jadi ramalan anda pula macam mana?